الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بخير وبعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita dapat bersama dan hamba dapat bersama untuk sama-sama dengan tuan-tuan kita baca kitab Zadul Ma'ad, jilid terjemahannya jilid 3, fasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam tentang al-hadiyu al-udhiyah dan aqiqah. Tiga perkara ni benda yang sama tapi ada sedikit perbezaan. Al-hadiyu, al-udhiyah dan aqiqah. Beberapa ayat Al-Quran yang disebut dalam Quran berkaitan dengan perkara ini. Pertama, uhillat lakum bahimatul al-an'am. Allah Ta'ala halalkan bagi kalian bahimah binatang ternak. Allah Ta'ala sebut wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Mereka orang buat haji itu berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari maklumat, hari tertentu. Ataupun mereka mengingati Allah pada hari-hari tertentu. Ala ma razaqahum, mengingati Allah di atas apa yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka. Min bahimatil an'am, binatang ternak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am juga, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Daripada binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan yang boleh tunggang, wa farsha, dan untuk disembelih. Kulu mimma razaqakum, makanlah daripada apa yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya bagi kamu syaitan itu adalah musuh yang jelas. Lepas pada itu Allah Ta'ala menyebut thamaniyati azwaj, iaitu ada 8 pasangan binatang yang dikategorikan sebagai binatang ternakan yang boleh dibuat, al-hadiyu, al-udhiyah dan aqiqah. Juga Allah Ta'ala sebut hadiyan balighal Ka'bah sebagai al-hadiyu yang dibawa sampai ke Ka'bah. Jadi perkataan al-hadiyu itu ialah satu itlaq. Kita boleh mafhum dari sini ialah hadiyu itu ialah binatang yang kita bawa untuk dibuat kurban ataupun disembelih di Baitillah, di Mekah, ayyamin ma'lumat, pada hari-hari tertentu sepanjang musim haji ataupun dalam mengerjakan umrah, sepanjang melakukan kerja-kerja haji. Zaman itu orang bawa ternakan, dia bawa daripada jauh. Orang daripada Yaman dia beli tengah jalan, dia bawa. Nabi daripada Mekah, daripada Madinah masuk ke kota Mekah, bawa al-hadiyu tadi, binatang-binatang ternakan. Dia kata al-hadiyu dibawa sampai ke Kaabah berasal 8 haiwan yang berpasangan sebagaimana yang disebut dalam surah tadi. Allahumma sayyiban nafi'an jalwa. Ini adalah kesimpulan hukum yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali. Sembelih yang merupakan korban kepada Allah dan ibadat ini ada 3.
al-hadiyu, al-udhiyah dan aqiqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan menyembelih kambing dan unta. Beliau berkorban untuk isteri-isterinya dengan menyembelih sapi, yakni lembu, dan beliau berkorban di tempat mukimnya pada saat umrah serta ketika haji. Termasuk sunnah beliau ialah mengalungi kambing dan tidak mengecap, memberi cap. Dia letak kalung di kambing sebagai tanda al-hadiyu yang dibawa untuk sembelih itu ialah letak kalung. Nabi mengirim haiwan kurban al-hadiyu dan tetap berada di tempat mukimnya, maka tidak ada satu pun yang menjadi haram baginya di antara hal-hal yang halal. Jika Nabi berkurban dengan unta, nescaya beliau mengalungi dan memberinya cap. Dia nak cerita juga tuan kita ni, Nabi pernah kalau unta ni Nabi tak cap. Cap ni tanda warna merah ke warna kan. Beliau sembelih sedikit punaknya bahagian kanan sehingga darahnya mengalir. Punak ni bawah tekak dia unta. Asy-Syafi'i berkata, pemberian cap di bahagian kanan, adapun tanda tu di sebelah kanan. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kitab ni dia tulis, dia capur belakang gambaran awak nak cerita ni. Berkali lepas pada ni kita tengok dia detailkan cerita-cerita bagaimana keadaan binatang-binatang yang nak disembelihkan itu diasingkan dan ditanda. Sebab ada barangkali semasa bawa dalam perjalanan itu ada untuk bekalan makanan. Perjalanan jauh, hampir sebulan perjalanan. Mungkin orang daripada Syam nak mari Mekah, dalam tengah perjalanan ini nak makan, maka binatang yang dia nak bawa, yang mereka bawa sebagai bekalan itu dia bezakan. Hak nak buat sembelih di Mekah, dia ada tanda dia. Sama ada ikat kalung ataupun dia capkan ataupun warnakan. Hak nak makan sebagai bekalan tak ada tanda. Boleh sembelih bila masuk tengah-tengah jalan sembelih makan. Ini gambar cerita lama lah. Zaman ini keadaan ini tak berlaku. Keadaan ini tak berlaku lah. Apabila Nabi mengirim haiwan kurbannya ke Mekah, maka beliau memerintahkan kepada utusannya untuk menyembelih haiwan tersebut jika nampak akan binasa. Dan Nabi juga pesan kalau nampak kambing tak orang nak mampu tu sembelih. Kemudian mencelupkan sandalnya pada darah haiwan tadi dan diletakkan pada badannya. Sandalnya ke apa ni? Tapak kaki dia. Celup dengan darah sebagai tanda. Tetapi sang utusan tidak boleh memakan daging haiwan itu. Begitu pula orang-orang yang satu rombongan dengannya. Binatang hak ni tak boleh makan kepada orang hak jenis sembelih dan orang hak bawa ni jamu kat orang lain. Larangan ini lebih bersifat upaya pencegahan. Bapa jadi larang gitu lebih pada saddu lizara'i. Apa dia saddu zara'i? Ini satu daripada kaedah usul fiqh. Nak halal daripada benda hak buruk lebih besar berlaku, dia panggil saddu zara'i. Ataupun kita sebut saddu zari'ah. Kaedah saddu zara'i ni kita sekat benda daripada rosak. Nampak nak rosak kita sekat lalu. Kambing nampak nak mampu daripada dia rosak dan borak nyakit dia, maka sekat sembelih lalu boleh makan. Cuma dipesan dalam perjalanan ni orang tua hak jenis sembelih dan juga ahli rombongnya tak payah makan. Larangan ini bersifat upaya pencegahan, iaitu saddu zara'i, kerana bisa sahaja pembawa haiwan kurban lalai menjaganya agar haiwan tadi mendekati kebinasaan, lalu ia menyembelih dan memakan dagingnya. Bapa tu seolah ada tak pandai jaga siapa binatang nampak nak mampu tu sembelih tak semakanlah ikut orang lain. Akan tetapi jika ia mengetahui tidak bisa memakannya, nescaya ia akan bersungguh-sungguh menjaganya. Baik. Nabi menyembelih al-hadiyu secara urunah, yakni bersama-sama dengan para sahabatnya, seperti yang telah dijelaskan. Seekor unta untuk 7 orang dan demikian pula seekor sapi. Jadi 7 kia bagi seekor unta dan seekor lembu dan yang sejenis seumpama lembu, kuda tak masuk juga kuda dalam 7 kia. Lembu, kerbau, unta dia jadi 7 kia.
boleh disama-samakan 7 orang, share bersama, kongsi bersama dalam seekor lembu, unta dan lembu dan unta. Dibolehkan bagi orang yang menuntun al-hadi untuk menungganginya dengan cara yang wajar jika memang dibutuhkan, yakni diperlukan hingga mendapatkan tunggangan lain. Dan juga nak cerita sini, binatang yang kita nak makan ni boleh ditunggang, boleh kita naik, boleh guna nak tukar sementara kita nak sembelih tu, boleh naik. Ali bin Abi Talib berkata boleh meminum air susunya yang tersisa dari anaknya. Boleh air susu dia pun boleh minum lagi. Termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menyembelih unta dalam keadaan berdiri, terikat digantung yang kanan, dan hanya berdiri dengan 3 kaki. Ini cara pula sembelih unta, gambaran sembelih unta yang berlaku. Dan apabila benda ni dibuat oleh Nabi, Tuan kita tulislah sebagai ayat yang benda ni boleh buat, tak ada masalah, boleh buat. Dan benda ni kaedah kita memahami sunnah ni benda Nabi buat, ataupun Nabi tengok sahabat buat, Nabi ikrar, dia panggil sunnah takririyah. Nabi tak kata gapo. Hak cerita unta, cara sembelih unta duk cacar kaki kanan unta ikat pungkuk, dia tak boleh jetak, menyebabkan unta ni berdiri di atas 3 kaki, supaya dia tidak boleh agresif lah, gati pada kita hak duk bekah tu. Tapi unta ni pada dengan 3 kaki gitu. Dan pisau tajam ni Allah tekuk unta. Cara sembelih ni hamba tengok sendirilah. Cara sembelih tu mudah. Dan benda ni boleh jadi Nabi buat sendiri ataupun sahabat-sahabat buat. Dan benda ni berlaku zaman Nabi buat haji, yang menyebabkan Tuhan kita ni kutkan cerita tu, gambaran cara sembelih unta tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah pada saat menyembelihnya dan bertakbir. Nabi sendirilah. Biasanya beliau menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri dan kadang-kadang mewakilkan orang lain untuk menyembelih bahagiannya. Acap kali biasanya Nabi ni sembelih sendiri, dan ada juga dia wakilkan. Sebagaimana beliau pernah memerintahkan Ali bin Abi Talib menyembelihkan kurbannya yang tersisa dari 100 ekor unta. Nabi ni sembelih sampai pikat jumlah yang besar, sampai kau 100 ekor unta. Banyak doa Nabi sak kepada Sayyidina Ali terus sembelih. Jika menyembelih kambing, beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di sisi badannya, kemudian menyebut nama Allah. Kambing ni rebah dan bertakbir lalu menyembelih. Riwayat Bukhari. Pada pembahasan yang lalu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di Mina dan bersabda, Nabi membolehkan umatnya jika menyembelih kambing, beliau meletakkan kakinya di sisi badannya, kemudian menyebut nama Allah, bertakbir lalu menyembelih. Pada pembahasan yang lalu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya semua jalan Mekah adalah tempat menyembelih. Jalan-jalan di Mekah boleh sembelih belaka. Ibnu Abbas berkata, tempat-tempat menyembelih unta di Mekah akan tetapi disucikan dari darah, sementara Mina termasuk Mekah. Nak cerita beza Mekah sini bukan Mekah keseluruhan kita faham daripada tempat jauh, Mekah dengan Mina, antara Mekah dengan Mina. Jadi Nabi kata sembelih di Mekah pun tak apa, di Mina pun tak apa. Itu perbahasannya. Ibnu Abbas berkata tempat-tempat menyembelih unta di Mekah akan tetapi disucikan, dibersihkan darah, sementara Mina termasuk Mekah. Adapun Ibnu Abbas biasa menyembelih di Mekah. Ni dari segi tempat pula, tempat sembelih. Duduk dalam Mekah ke dalam Mina. Baik, setakat ingatnya mana sembelih hak berlaku semasa kita pergi Mekah. Sembelih ni di mana? Semasa ada orang ni pergi Mekah musim haji berapa kali dah, umrah acak benar lah, tapi dia tak tahu tempat mana sembelih.
Jadi rugi juga kena tahu mana tempat sembelih. Antaranya tempat ternak kambing itu sendiri di Ka'kiyah, duduk asal hujung Mekah juga. Perjalanan nak pergi ke Arafah, nak pergi ke dalam zon Mina. Ini di antara tempat-tempat sembelih. Kadang-kadang orang tak cara tempat sembelih ni. Apabila kita pergi Mekah haji ke, benda yang besar dalam ibadat haji ialah sembelih. Jadi kita ni tak jumpa pun binatang. Duk tengok orang ramai-ramai, duk tengok manik, duk tengok orang kemur, duk tengok kedai-kedai jual jubah, habis gitu. Tak nampak suasana sembelih. Sedangkan apabila berbicara tentang haji, dalam kitab kita Ibnu Qayyim ni Zadul Ma'ad, panjang cerita bab sembelih. Ayatnya besar cerita sembelih, banyak cerita ternakan, bawa al-hadiyu lagi, al-hudiyah lagi, akikah lagi dibicarakan dalam bab musim haji. Ayat yang bagi ni besar. Jadi tuan-tuan, walaupun kita di ujung dunia dalam ni, musim lah ni tak serupa, kita pergi Mekah, kita akan jumpa dengan kereta api, dewak kereta api, trail yang laju syum daripada Mekah ke Madinah. Kita tengok suasana yang canggih, sophisticated zaman lah ni, tapi asas haji itu kita nampak. Cerita selain pada cerita Nabi Ibrahim AS berkorban, Nabi Ibrahim cerita-cerita tu sembelih Ismail tu, hal besar sekali ialah kita ribat dengan binatang ternakan. Kalau boleh ambil masa pergi tambah taksi nak cari tempat sembelih. Tanya orang Arab mana tempat sembelih, kita tengok sendiri. Dan afdal kita tengok sendiri binatang, dan afdal lagi kita sendiri boleh sembelih. Dan orang boleh kompromi dengan orang jual, aku nak sembelih berubah, kita sendiri sembelih. Ini afdal. Dan berasa ramai orang tak pergi tempat sembelih. Betul ke? Berasa ramai. Pergi Mekah acak kali boleh hoyak balik kampung tiap-tiap tahun pergi. Tapi tempat sembelih tak tahu mana, dia tak tengok pun suasana sembelih. Jadi zub orang panggil ruh haji itu tak ada. Haji ni adha. Haji adha, Idul Adha, Idul Adha sembelih. Dia tak tengok sembelih. Jadi soalah tak ada ruh tu. Pakai duit kau orang hotel hak je Syekh Mutawih ambil duit 400 telur sebelah, dia tak tahu mana. Ini rugi dari segi ruh penghayatan. Penghayatan tu rugi. Jadi ingatlah kepada hamba sendiri, apabila ada rezeki kita pergi Mekah panjang umur ni, walaupun kita hidup zaman tak serupa dengan zaman Nabi, tapi benda hak asas tu kita jangan tinggal. Sebagaimana kita duduk sini di Kelantan musim haji, cerita sembelih tu kena kacak semua dan kena hayati. Apabila kita kurban, kita pergi tengok sendiri, dan kau boleh tanya kita sendiri belajar sembelih. Ada juga orang tempat kita ni muka banyak duit tak habis, duit banyak pakai kirim duit je, tak tengok pun binatang terus. Ya boh, insya-Allah boleh pahala lagi, tetapi fadilat penghayatan kurban, tengok sendiri binatang. Jadi antara kita panggil kesimpulan yang besar perbincangan panjang tentang kurban ni, isu binatang itu sendiri. Binatang kurban tu, binatang itu satu benda yang perlu kita hayati. Baik, Nabi membolehkan umatnya memakan daging al-hadiyu. Daging al-hadiyu tadi yang disebut binatang yang dibawa daripada Madinah lagi, kambing, unta, lembu ni boleh makan. Dan udhiyah mereka, udhiyah ni rebel mereka, serta berbekal dengannya. Namun pernah sekali waktu beliau sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menyimpannya lebih dari 3 hari, kerana pada tahun itu datang serombongan manusia dafah, maka beliau ingin memberi kelapangan kepada mereka. Ni tengok Hamish cerita ni, pernah Nabi pegang makanan itu 3 hari, sipar 3 hari, tidak makan selalu, sipar sampai 3 hari. Ada cerita tu, tengok Hamish 42, dia kata riwayat Muslim, bab bayan makana minan nahyi, cerita tentang benda yang dilarang daripada makan pada hari Aidul Adha. Adapun lafaz dafah adalah suatu kaum yang berjalan dengan perlahan, sedangkan dafatul Arab adalah orang-orang Badui yang hendak mendatangi perkotaan, nak bagi Badui, nak bagi bandar. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah kaum orang Arab yang memiliki status sosial lemah dan hendak mendapatkan santunan. Jadi berlaku satu masa dalam riwayat ni cerita Nabi suruh
pegang dulu, sipar dulu daging ni, sebab ada pokok lemah, pokok miskin, pokok mari yang perlu kita santuni dan beri daging pada mereka. Maka beliau memberi kelapangan kepada mereka. Dalam riwayat Abu Daud menyebut dari hadis Jubair bin Nufair dari Thauban, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban al-udhiyah, kemudian bersabda, wahai Thauban, uruslah untuk kamu daging kambing ini. Ia berkata, aku terus menerus, kata Thauban, aku terus menerus memberinya makan dari daging itu hingga sampai ke Madinah. Dalam perjalanan nak balik Madinah, pasing daging-daging kurban. Muslim meriwayatkan kisah ini dengan lafaz sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam haji wada'. Nabi kata, uruslah daging ini, aku pun mengurusnya dan terus menerus memberinya makan dari daging itu hingga sampai ke Madinah. Dua hadis ni nak cerita bekalan boleh guna. Orang pakat kurban udhiyah di Mekah, daging-daging itu boleh bawa bekalan dalam perjalanan. Ada sabit riwayat cerita boleh bawa balik daging itu sebagai bekalan. Kita tengah balik perjalanan Madinah ni, sedang molek nak sampai ke Madinah, zaman Nabi dulu berapa hari? 15 hari lebih kurang. 15 hari perjalanan Mekah ke Madinah ni lebih kurang zaman itu 15 hari. Perjalanan biasa dengan unta, jalan kaki. Dan tempoh ni bekalannya termasuklah semasa Allah balik daripada Mekah ke Madinah ialah bawa daging-daging hak kurban sebagai bekalan. Jadi benda ni boleh. Baik. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam membagi daging kurban dan kadang pula beliau bersabda, barang siapa yang mau silalah memotong, yakni mengambil sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan keduanya. Maka hal ini dijadikan dalil bolehnya merebut apa-apa yang ditebar, baik berupa wang maupun kuih di pesta pernikahan maupun selainnya. Sebahagian membedakan keduanya, namun perbezaan dilakukan tidaklah jelas. Baik, fasal. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyembelih al-hadiyu, binatang kurban umrah, dan qiran, haji yang digandingkan dengan umrah. Termasuk petunjuk sallallahu alaihi wasallam adalah menyembelih hadiyu umrah di Marwah, di Al-Marwah, dan hadiyu qiran di Mina. Tempat sembelih Nabi semasa buat umrah, satu tempat yang bernama Marwah, dan sembelih hajinya ialah di qiran. Haji qiran Nabi itu di Mina. Sembelih sebenarnya tempat sembelihnya ialah di Mina. Nabi ni sembelih di Marwah, Bukit Marwah lah, antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah. Marwah tu pernah Nabi sembelih semasa melakukan haji umrah dia. Wa kana min hadihi dzabhul hadi al umrah indal Marwah wa hadi al qiran bi Mina. Adapun untuk haji dia sembelih di Mina. Wa kadzalika kana Ibnu Umar, dan begitulah juga biasa dilakukan oleh Ibnu Umar. Nabi tidak pernah menyembelih hadiyu miliknya melainkan setelah tahallul. Nabi tak sembelih al-hadiyu, binatang yang dibawa ni, melainkan lepas pada dia tahallul, yakni keluar daripada ihram. Nabi SAW tidak pernah menyembelih al-hadiyu sebelum hari raya kurban, sebelum pagi 10 Zulhijjah. Dan di antara para sahabatnya pula tidak ada yang melakukannya. Begitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyembelihnya melainkan setelah matahari terbit dan setelah melempar jumrah. Nabi pagi 10 Zulhijjah dia pasti melontar jamrah Aqabah, jamrah. Lepas pada melontar barulah dia sembelih. Lepas dia melontar dia tahallul. Tahallul, melontar, tahallul ni cukup, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih. Maka di hari itu ada 4 amalan yang beliau sallallahu alaihi wasallam kerjakan secara berturut, iaitu melempar jumrah, ini cerita hari 10 Zulhijjah, menyembelih kurban, bercukur, dan tawaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan secara berturut seperti itu dan tidak memberi keringanan menyembelih sebelum matahari terbit. Nabi tegakkan tak boleh sembelih sehinggalah matahari terbit. Tidak diragukan lagi bahawa menyembelih sebelum matahari terbit menyalahi petunjuk Nabi. Dan kata Ibnu Qayyim, kalaulah ada orang sembelih sebelum matahari naik lagi, gelap boleh,
confirm benda ni bercanggah. Tak boleh. Kita sembelih ni lepas pada matahari terbit. Jadi itulah amalan kita lah. Kita sembelih ni bila lepas pada semaya raya haji. Dan raya haji kita ingat kita lebih awal daripada semaya Aidilfitri. Tidak gitu kan? Sebab apa? Sebab kita nak ambak matahari terbit, boleh dah kita sembelih. Baik. Hukum hadiyu yang disembelih sebelum matahari terbit sama dengan hukum al-udhiyah yang disembelih sebelum solat al-Eid. Udhiyah pula kena sembelih dia ialah ni beza al-hadiyu. Hamba sebut rasa dah dua siri yang lepas. Beza al-hadiyu dengan al-udhiyah. Al-hadiyu ni umum, binatang yang dibawa untuk sembelih semasa haji. Ini maksud al-hadiyu. Bawa 20 ekor. 20 ekor. Dalam 20 ekor pula katakan 20 ekor. Hak boleh makan tengah jalan sebagai bekalan. 2 ekor kita kata. 18 ekor ni dia tanda. Tanda tu cerita dia tanda. Tanda warna kan kalau unta tak kalung. Ni binatang ni untuk sembelih di Baitillah. Ni perbahasan kitanya. Baik. Udhiyah ni al-hadiyu ni umum boleh sembelih. Sembelih kerana syukur dan untuk apa sahaja kita sembelih nak jamu. Adapun udhiyah, khatulah udhiyah kita panggil kurban. Kurban ni hukumnya spesifik. Dia kena lepas pada solat Eid. Kena lepas pada tahallul. Matahari terbit dan lepas pada tahallul. Baik. Cuma Nabi ni prefer melebihkan nak sembelih udhiyah pun kena selepas pada tahallul baru sedap. Sebelum tahallul ada juga sembelih untuk sembelih al-hadiyu tadi. Tapi al-udhiyah kita sebut kurban pak kita ni sudah tentu lepas pada 10 Zulhijjah, lepas pada naik matahari dan lepas pada melontar dan lepas pada tahallul. Cukup habis selesai barulah sembelih udhiyah, sembelih kurban. Masuklah bunyi fasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam tentang udhiyah, haiwan kurban yang tidak mengerjakan haji. Orang yang tidak di Mekah pula. Ni tajuk baru tentang kita hak duduk luar pada musim haji, luar pada zon Mekah, hak tidak pergi haji tapi kita nak sembelih tempat kita. Waktu penyembelihan kurban masuk ke tak weh? Bunyi masuk. Tak deh. Ya Allah. Wa amma hadihu fil adahi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembelih kurban ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan menyembelih al-udhiyah. Beliau pernah berkurban dengan 2 kibas. Ini cerita Nabi ni, moga kita tahu dah Nabi ni dia buat hajinya berapa kali? Sekali je deh. Kau ingat Nabi buat 10 kali haji? Tak, sekali ya Nabi buat haji ni. Sepanjang dia jadi haji difardukan. Kalau dia duduk Mekah sebelum dia hijrah, sebelum difardukan haji, kita tak tahu kita tu. Tapi bermulanya haji itu jadi fardu wajib ke atas orang Islam, menjadi rukun Islam 5, salah satunya haji, Nabi nya buat sekali je. Sekali pula pada tahun itu je. Dia buat sekali itu je. Tapi semasa tak pergi haji, Nabi ni kurban masuk musim haji. Lepas pada tu, dan Nabi ni tak tinggal kurban. Inilah sunnah yang perlu kita faham dalam bab sembelihan kurban. Nabi tidak pernah meninggalkan menyembelih al-udhiyah. Beliau pernah berkurban dengan 2 ekor kibas. Kibas dan menyembelih keduanya setelah salat ni. Beliau menggambarkan, Nabi sebut man dhabaha qabla as-salat falaysa minan nusuk wa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Siapa yang sembelih sebelum sembahyang, gaduh nak sembelih dah tak ada sembahyang hari raya haji, kita hak tak pergi Mekah ni, falaysa minan nusuk. Nabi kata tak jadi nusuk, ibadat haji tak jadi. Wa innama huwa lahmun, dia jadi daging, qaddamahu li ahli, untuk idang kepada anak-anak dia, bukan ibadat udhiyah kurban. Inilah perkara yang ditunjukkan oleh sunnah dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitan dengan waktu solat dan khutbah, bahkan yang menjadi pedoman adalah pelaksanaan solat dan khutbah tersebut. Inilah yang menjadi bentuk ibadat kita kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan, yakni menekankan untuk menyembelih al-jadza dari jenis domba. Domba ni kibash, bukan kibash, ad-dha'ni, macam kijah. Di sini dia sebut domba. Dha'nu ni macam jenis kijah. Kijah ni ada negara Arab dan Mekah ni ada kijah. Nabi sembelih juga kijah. Dan jenis dia al-jadza, jenis kijang, dan al-atasiyah dari dua jenis yang lain, yakni yang telah cukup umur. Nabi pernah sembelih dengan benda ni. Diriwayatkan beliau bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Akan tetapi hadis ini munqati', hadis yang terputus sanadnya dan tidak terbukti mausul, hadis yang terputus. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca sedikit dapatlah sedikit yang kita hayati yang berkaitan dengan ibadat kurban ini. InsyaAllah nafa'anallahu bima qara'na. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita di atas apa yang kita baca. Wa ulum al-muallif, dan ilmu tuan pengarang kita ini fid dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.